Okey dah. Presenter Okey, nampak? Kejap tu tutup kamera. Okey, pantulan dah settle. Mudah je. Ini kita sambung 11.4 putaran. Okey. Dulu ni. Next. Okey, kita lihat sifat imej bagi putaran. Yang pertama, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Bentuk sama, saiz sama, orientasi yang sama. Yang kedua, orientasi yang sama. Orientasi ni berbeza ni. Okey, yang kedua, pusat putaran ialah satu titik pegun. Bila ada putaran, dia ada pusat putaran. Titik pegun. Pegun ni maksudnya titik tu dia tak bergerak. Maksud pegun ni adalah dia fit lah, dia tetap. Titik tu dia tetap, tak bergerak. Okey, yang ketiga, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okey, lihat. 11.4.2 putaran dalam pelbagai perwakilan. Apabila kita memerihalkan suatu putaran, okey, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran yang memetakan objek kepada imej. Okey, jadi secara rumusan dia, bila putaran ada tiga benda yang penting lah, yang utama, iaitu pusat. Bila nak berputar, dia ada pusat putaran. Pusat putaran. Yang kedua, dia ada sudut putaran. Dia ada sudut putaran. Untuk tingkatan 2 ni, ada dua je sudut putaran, iaitu 90 darjah dan yang kedua adalah 180 darjah. Yang basic lah ni. 90 darjah dan 180 darjah. Kemudian yang ketiga adalah arah putaran. Arah putaran. Arah putaran ni dia ada dua. Yang pertama ikut arah jam. Ikut arah jam macam mana? Ikut arah jam. Kalau kamu lihat je jam, putaran jam macam mana? Putaran jam ke sini lah. Putaran jam ke sini. Putaran jam ke sini. Dan yang kedua adalah lawan arah jam. Lawan jam macam mana? Lawan jam. Dia bergerak ke sini. Dia bergerak ke sini. Lawan arah jam. Jadi cikgu ulang. Untuk putaran dia ada tiga benda yang penting. Iaitu pertama adalah pusat putaran. Sebab nak berputar dia kena ada pusat putaran. Pusat putaran tu yang titik yang fit lah. Yang pegun. Yang kedua adalah sudut putaran. Sudut putaran ada dua, 90 darjah dan 180 darjah. Dan yang ketiga adalah arah
putaran. Arah putaran juga ada dua, sama ada mengikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okey, tu adalah putaran. Okey, tengok tip ni. Tip. Imej yang dihasilkan melalui putaran 180 darjah. Kalau putaran 180 darjah, ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 darjah lawan arah jam. Kalau suatu objek tu dia berputar 180 darjah, tak kisahlah dia ikut jam ke, arah jam ke, dia akan imej dia tu akan berada pada kedudukan yang sama. Contoh dia yang ni lah. Contoh dia yang ni, gambar rajah ni. A ni adalah objek. Merah. A ni adalah objek. Kalau dia berputar 180 darjah, 180 darjah ni macam mana? 180 darjah ni adalah garis lurus lah. Garis lurus 180 darjah. Kalau kamu tak ingat, buat aja macam ni. Ingat aja seatas kartes. Ni kosong. Sini 90 darjah, sudut tegak. Tambah lagi 90 darjah. Dapat 180 darjah. Tambah lagi 90 darjah. Dapat 270 darjah. Tambah lagi 90 darjah. Jadi 360 darjah. Jadi untuk garis lurus ni daripada kosong hingga ke sini, garis lurus lah ni. Adalah sudut dia adalah 180 darjah, dan kalau satu putaran lengkap adalah 360 darjah. Jadi kalau putaran 180 darjah, ikut arah jam, kat mana ikut arah jam? Sini lah ikut arah jam. Imej dia berada di sini. Kalau dia berputar lawan arah jam, daripada objek dia berputar lawan arah jam, juga imej dia sama. Pusat putaran dia kat mana? Pusat putaran dia di tengah-tengah ni lah. Ni yang cikgu bulatkan ni. Itu adalah pusat putaran dia. Okey, mudah itu, tak ada masalah. Okey. Contoh 18. Kita lihat contoh 18. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey. Perihalkan. A, B, C, D ni adalah objek. A image, B image, C image, D image ni adalah image. Sebab apa image? Sebab di atas A tu dia ada tanda koma. Tu image lah. Okey, jadi pergerakannya daripada pusat putarannya di sini. Ni pusat putarannya. T. Dan dia bergerak daripada sini ke sini. Okey, macam cikgu cakap, putaran ada 3 benda. Yang pertama, pusat. Yang kedua, sudut. Yang ketiga, arah putaran. Jadi kamu nak buat perihalkan putaran, kamu cuma tulis dia putaran ni berapa darjah ni. Kamu dapat lihat lah daripada sini ke sini. Ni 90 darjah. 90 darjah. Putaran 90 darjah. 90 darjah tu adalah pusat lah. Pusat. Ikut arah jam. Dia ikut arah jam daripada sini ke sini. Ikut arah jam. Arah putaran dia ikut jam. Pada titik T. Titik T ni adalah apa pula ni? Titik T adalah pusat. Sudut putaran dia 90 darjah. Ada 3 benda lah ni. Yang ni putaran 90 darjah ni adalah sudut. Ikut arah jam ni adalah arah putaran. Dan pada titik T ni adalah pusat putaran. Macam tu je. Okey, kita lihat contoh B. Contoh B. Ni adalah objek. Image ni adalah image. Pergerakannya daripada sini ke sini.
Sudut dia 90 darjah dan pusat putaran adalah di S. Jadi putaran ada 3 benda, iaitu sudut, arah dan pusat. Jadi kamu nak tulis perihalan dia, kamu tulislah putaran 90 darjah, itu sudut. Dia lawan jam, daripada sini ke sini lawan jam, lawan arah jam. Dan pusat putaran pada titik S. Jadi secara umumnya putaran ada sudut, ada arah, ada pusat. Barulah lengkap sesuatu putaran. Kalau kamu buat dua je, contohlah kamu kata putaran 90 darjah ikut jam. Kamu tak kata pusat. Jadi dia tak lengkap lah suatu putaran tu. Contoh kamu kata dia berputar pada titik T pada arah lawan jam. Kamu kata pusat titik T lawan arah jam. Kamu tak kata sudut. Jadi tak lengkap suatu putaran kamu lah. Macam tu. Ada faham? Faham. Faham. Bagus. Okey, seterusnya. Menentukan imej dan objek bagi putaran. Okey, kita boleh menggunakan kertas surih. Kertas surih ni macam kertas minyak lah, kertas yang duk sinar. Tapi kita tak gunalah sebab tak ada. Protector pun kamu tak guna. Boleh guna, ada contoh dia. Tapi cikgu tak gunalah sebab rumit sikit. Dan jangka lukis untuk menentukan imej atau objek di bawah satu putaran. Okay, next. Ni kamu boleh lihat muka surat 225. Kita nak lukis imej, contoh 19. Besar sikit. Contoh 19. Tentukan imej bagi segitiga PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. 90 darjah ni sudut dia. Sudut. Lawan arah jam ni adalah arah putaran. Dan titik M ni adalah pusat. Macam mana nak buat? Kalau ikutkan dalam buku teks tu, dia ada dua cara. Yang pertama, guna kertas surih dengan guna kaedah. Kaedah pertama guna kertas surih. Dan kaedah kedua guna protector. Tapi cikgu nak ajar kamu guna pergerakan translasi je. Senang. Okey, untuk 90 darjah. 90 darjah. Kamu kira, kamu ambil satu titik. Contohlah kamu ambil titik P kan. Titik P objek. Kamu pergi kepada pusat putaran di M. Kamu kira. Daripada objek kepada M. Berapa petak ni? 1, 2, 3. 3. 3 ke atas. Kalau ke atas ke bawah tu adalah paksi Y. Paksi Y. Tulis paksi Y. Biru dan merah. Paksi Y 3 unit. 3 unit. Paksi X tak ada kan? Okey. Sebelum tu, sorry. Sebelum itu. Okey, ni segitiga dia. Segitiga. Dia kata putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Ni titik dia, pusat putaran. Lawan arah jam. Jadi dia menuju ke sini kan? Lawan arah jam. Ke situlah. Ke sini. Bukannya ke sini. Ni adalah ikut arah jam. Jadi dia menuju ke sini. Jadi imej kamu tanda siap-siap. Imej kamu berada di sini. Imej kamu berada di sinilah. Kamu tandakan X. Imej kamu akan berada di sini sebagai draft ataupun sebagai panduan untuk kamu bergerak nanti. Apa maksud panduan untuk kamu bergerak? Kita lihat.
Jadi image kamu tu akan menuju di X yang warna biru tu. Jadi putaran 90 darjah, kamu ambil satu titik. Contohlah ambil titik P kan. Kamu bergerak ke pusat putaran. 1, 2, 3. 3 unit menuju ke atas. Menuju ke atas tu maksudnya paksi Y lah. Paksi Y. Y 3 unit. Kenapa paksi Y? Bukan paksi X. Atas ke atas kan macam ni. Yang kiri kanan ni paksi X. Yang atas bawah ni paksi Y. Ya, dia bergerak ke atas je. Kemudian kalau dia putaran 90 darjah, kamu kena songsangkan dia ni. Y3 kamu jadikan dia songsangkan dia. Macam mana cakap? Kamu jadikan dia X3. Y3 kamu songsangkan dia jadi X3 sebab dia 90 darjah. X apa X? X bergerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi kamu nak bergerak ke kiri ke kanan sebanyak 3 unit. Hello. Ke kiri ke kanan nak bergerak ni? Ke kiri. Bukan ke kiri. Kita akan bergerak ke kanan. Kenapa bergerak ke kanan? Sebab pedoman kita X ni, simbol X yang warna biru ni berada di sini, di sebelah kanan daripada pusat putaran. Jadi kita bergerak ke kanan lah sebanyak 3 kali. Bergerak daripada pusat kepada image 3. 1, 2, 3. Ni adalah P image. Boleh padam ni. Nampak? Ini adalah P object. Ini adalah P image. Okey. Settle titik P. Kemudian kamu ambil beli nasi. Kamu ambil titik R ataupun Q. Tak kisahlah. Kita ambil titik Q. Daripada titik objek Q ni kamu menuju kepada pusat putaran. Kamu tuju kepada pusat putaran. Q ni nak tuju ke M. Jangan terus cross macam tu, salah. Jadi untuk titik Q, yang ni titik P tadi, P. Yang ni titik P. Sekarang titik Q. Titik Q. Kamu bergerak. 1 daripada objek kepada pusat putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menuju ke atas. Ke atas ni maksudnya paksi Y lah. Paksi Y kan atas bawah. 6 unit. Kemudian dia bergerak ke kiri. 1, 2. Bergerak ke kiri tu paksi X. 2 unit. Okay, sebabkan ni adalah putaran 90 darjah, maka kamu kena songsangkan dia. Y 6 unit ni jadikan 2 unit. X 2 unit ni jadikan 6 unit. Kamu songsang je, kamu terbalikkan. Jadi padam balik ni. Padam ni. Kalau tadi daripada objek kepada pusat putaran kan. Sekarang daripada pusat putaran ke image. Y 2. Y 2. Y ni atas dengan bawah. Jadi daripada pusat putaran ni, kamu nak menuju ke atas ke kamu nak menuju ke bawah? Atas ke bawah? Hello. Nak menuju ke atas ke bawah ni? Tak ada respon. Ada 17 orang ni tak ada respon. Atas. Bagus. Nak menuju ke atas. Sebab apa menuju ke atas? Sebab pedoman kamu X ni berada di atas ni. X ni berada di atas. Jadi kamu kena tuju ke atas lah. Ke atas sebanyak 2 kali. 1, 2. Kata yang Y.
Kemudian X pula. X 6 kali 6 X. X ni ke kiri atau ke kanan. Jadi kamu kena menuju ke kanan sebab pedoman kamu yang X ni berada di sini. Jadi menuju ke kanan sebanyak 6. Buat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni adalah image bagi Q. Q image yang padam. Jadi kamu sambung je titik tu. Ni P image kepada Q image. Kemudian bergerak ke sini. Ni adalah R image lah ni. Ni sambung je. Kamu dah buat image bagi segitiga PQR. Selepas dia diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Jadi kamu cuba buat garis ni daripada P kepada P objek kepada pusat putaran, daripada pusat putaran kepada image. Kamu akan dapat nampak dia berputar 90 darjah. Ataupun kamu ambil titik Q. Q objek kepada pusat putaran kepada Q image. Kamu akan nampak ini adalah sudut 90 darjah dan pergerakannya adalah daripada objek kepada image. Pergerakannya adalah lawan arah jam. Lawan jam lah ni. Gerakan dia ke sini menuju ke atas tu lawan jam lah. Okey, ada faham? Ada faham? Faham. Boleh. Okey. Sekejap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Yang ini kalau putaran 90 darjah. 90 darjah. Cikgu ulang Kalau 90 darjah, putaran 90 darjah. Kamu kena songsangkan pergerakan. Masuk songsang pergerakan ni maksudnya apa? Contohlah X kamu 3 unit, Y kamu 4 unit daripada objek kepada pusat putaran. Ni pergerakan dia 3 unit 4 unit. Contohlah. Lalu 90 darjah kamu kena songsang pergerakan. X ni 3. Dia jadi 4. Jadi X3 ni dia jadi 4 dan Y4 ni dia jadi 3. Dia bergerak lah. Songsang. Tu kalau putaran 90 darjah. Kalau putaran 180 darjah. Kalau putaran 180 darjah, tak perlu songsang pergerakan. Kekalkan pergerakan. Apa maksud dia ni? Kita contohlah, kita tukar soalan. Kita tukar soalan. Tentukan image bagi segitiga PQR apabila diputarkan 180 darjah. Lawan arah jam pada titik M. Okey, kita buat satu garis daripada objek P kepada M. Kepada objek P kepada titik pusat putaran M. Kalau 180 darjah ia adalah garis lurus kan? Jadi kalau lawan arah jam ke sinilah. Ke sini. Dia mestilah image dia tu berada di sini. Kamu tanda siap-siap. Ini image akan berada sebagai pedoman kamulah. Okey. Kemudian kamu ambil satu titik P. Kamu bergerak menuju ke M.
kepada pusat putaran. 1, 2, 3. Pergerakannya adalah Y 3 unit. Ke atas tu adalah paksi Y lah. Tulis paksi Y 3 unit. Jadi kalau 180 darjah, guna je Y3 ni. Nak tuju ke mana? Menuju ke atas lah. Sebab apa? Sebab pedoman kamu, draft kamu, image berada di sini. Jadi kamu menuju ke atas 3 unit. 1, 2, 3. Ni adalah P image. P image. Okey, settle P. Kemudian ambil titik lain. Contohlah ambil titik Q kan. Q. Ni titik P. Titik Q. Titik Q, pergerakan daripada titik objek Q kepada pusat putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni adalah paksi Y. 6. Kemudian bergerak ke kiri. 1, 2. Kiri paksi X. 2. Jadi kamu guna je pergerakan ni. Tak payah nak songsang-songsang. Daripada pusat putaran kepada image. Menuju ke atas lah. Y 6. Ke atas. Ke atas 6. 1, 2, 3, 4. Tak cukup ruang. 5, 6. Ke sini. Kemudian X 2. 2 ke sini. 1, 2. Kat sinilah lebih kurang. Ni adalah image bagi Q. Padam balik ni. Jadi ini adalah image bagi P, ini adalah image bagi Q. Kamu sambung je. Kemudian image R kat sinilah. Ini adalah image bagi R. Ini image bagi R. Jadi kalau kamu buat garis, kamu akan nampaklah dia ni adalah putaran 180 darjah. Sambungkan daripada objek P kepada pusat putaran kepada image P. 180 darjah. Betul lah tu. Ataupun testing lagi titik Q. Titik Q, objek Q kepada pusat putaran M, daripada pusat putaran kepada image Q. Pusat putaran kepada image Q. Kamu akan nampak satu garis lurus. Itu 180 darjah. Jadi betul lah tu, image Q kamu berada di situ. Macam tu je. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Bagus, alhamdulillah. Dah, tu je kita belajar hari ni. Jadi cikgu buat rumusan sekali lagi. Ya. Putaran. Putaran dia kena ada 3 benda. Iaitu pusat putaran. Dia berputar di mana. Yang kedua, arah putaran, sama ada ikut jam atau lawan jam. Dan yang ketiga adalah sudut putaran. Sudut putaran 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey, untuk sudut putaran, bila kamu guna titik pergerakan titik secara translasi tu, kalau 90 darjah, kamu kena songsangkan titik tu lah. Songsangkan titik. Ataupun terbalikkan titik lah. Kalau untuk 180 darjah, kamu tak payah terbalikkan titik. Kamu hanya kekalkan pergerakan apa? Pergerakan daripada objek kepada pusat putaran. Macam tu je. Okey. Next. Ni kita tak belajar lagi ni. Contoh 20 tak belajar lagi. Kita belajar Jumaat. Buat latihan ni. Jom cuba. 11.4, nombor 1, 2, 3. Nombor 1 tak payah lukis, nombor 2 tak payah lukis, nombor 3 lukis.
Lukis pun simple je ni. Tak lukis kompleks pun. Okey, ada persoalan untuk 11.4 putaran. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, pertanyaan yang baru masuk ni siling kehadiran Okey, sekali lagi copy paste link kehadiran di ruangan chat. Kalau tak ada masalah, kita tamatkan kelas kita pada tengah hari ini dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Okey, kelas habis sampai pukul 1 Siapkan latihan sampai pukul 1. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye bye. See you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Welcome.